Jadi tanah Melayu ni satu benda yang menarik untuk kita bahaskan, terutamanya berkaitan dengan Nusantara. Bagaimana fahaman Nur Muhammad masuk dan sebagainya, perbahasan yang besar dan sebagainya. Kita tak pergi ke arah itu lebih detail. Cuma saya tertarik dengan isu apabila dikaitkan dengan kitab-kitab Jawi. Antaranya satu yang disebutkan dalam kitab Maraqi' al-Ubudiyah oleh Syekh Nawawi Bantin, disebut wala yara zillahu fi syams dhu fatin. Ya, ini berkaitan bahawa Nabi ni tidak mempunyai bayang. Sebab kita tahu bahawa bila bincang berkaitan dengan cahaya ni ada kaitan dengan bayang-bayang. Jadi kan ada orang kata bila kita tak dapat cahaya, sama ada kita dalam kegelapan ataupun kita akan terhasil bayang-bayang. Jadi kita dapat lihat disebutkan dalam sebahagian kitab dengan penuh penghormatan kepada ulama-ulama. Kita bukan nak mempertikaikan peribadi mereka, mempertikaikan usaha-usaha mereka ke arah dakwah ke tanah Melayu, itu bukan isunya. Isunya di sini ialah bila bincang berkaitan dengan cahaya, ada tak ataupun bayang-bayang tadi tersebut, ada tak kaitan dengan Nur Muhammad? Jadi saya ingat saya nak tanya pada Ustaz Nasim. Mungkin boleh ulas berkaitan dengan perkara ni. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Moderator dan sahabat panel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berkaitan dengan kepercayaan Nur Muhammad ni, antara yang menyebabkan berlaku pemahaman di dalam masyarakat kita ialah berkenaan dengan Nabi ni cahaya, sehingga menyebabkan beberapa ciri cahaya ada pada Nabi SAW. Dan kita ada dengar baru-baru ni, sebelum ni, kisah rambut Nabi yang dibeli oleh Sultan Brunei. Berapa juta? Jadi telah dites dengan suluh lampu kepada rambut tu tidak ada bayang. Jadi menunjukkan bahawasanya Nabi itu tak ada bayang, sebab rambut dia tu tak ada bayang. Jadi kisah Nabi tak ada bayang ni di dalam masyarakat kita ni masih ada lagi daripada beberapa lama dah, dan masih ada lagi. Dan dalam ceramah-ceramah Maulidur Rasul tahun ni pun saya ada dengar lah, disebutkan kepada saya masih ada lagi pensyarah universiti pula tu di Manjung yang sebut perkara yang sama. Itu maknanya Nabi SAW ni tidak ada bayang. Dan menyebabkan berlaku kepercayaan yang lain. Kononnya Nabi ni awan melindungi dia, sentiasa melindungi dia. Selepas daripada tu najis Nabi ditelan oleh bumi dan sebagainya. Macam-macam kepercayaan yang berpunca daripada Nur Muhammad dan berpunca Nabi bukan manusia biasa. Sedangkan kalau kita lihat kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang merupakan dua asas utama kepada kepercayaan kita, maka kita akan dapati dengan jelas bahawasanya Al-Quran dan hadis menyebutkan bahawa Nabi SAW adalah manusia, bukan cahaya. Itu manusia sebagaimana kita. Di dalam Al-Quran antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai." Katakanlah wahai Muhammad, aku hanya manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku. Mana fasal, mana di situ Allah Taala suruh Nabi beritahu kepada kita bahawasanya Nabi adalah manusia seperti kita. Cuma fasal yang memisahkan antara Nabi SAW dengan kita, umat manusia biasa yang lain, adalah yuha ilai, diwahyukan. Iaitu ciri-ciri kenabian. Ciri kenabianlah yang memisahkan antara kita dengan baginda. Begitu juga di dalam banyak ayat lah. Begitu juga di dalam hadis-hadis Nabi SAW banyak yang membuktikan bahawasanya baginda adalah manusia. Baginda adalah manusia sebagaimana kita. Umpamanya dan manusia, Nabi adalah manusia dan mempunyai sifat-sifat kemanusiaan, Kita boleh lihat antaranya yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di awal bab kitab dia, babu kaifa kana bada al-wahyu. Gitu ke?
Kaifa kana bada'ul wahyu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana di dalam hadis tu ada cerita Nabi, bagaimana Nabi berada di Gua Hira. Beberapa lama lepas pada tu didatangi oleh Jibril alaihi salam. 3 kali Jibril peluk Iqra. Nabi jawab ma ana biqari'in, Iqra ma ana biqari'in. Dan selepas daripada tu Nabi sallallahu alaihi wasallam balik ke rumah. Demam. Suruh isteri dia Khadijah radhiyallahu anha menyelimuti dia, zammiluni. Jadi itu sesuai dengan sifat sebagai seorang manusia. Kita pun kalau ada orang tak kenal, kita tak kenal, mari peluk kita, tiba-tiba peluk lepas. Demam juga balik rumah demam juga. Jadi itu disebabkan oleh sifat kemanusiaan yang ada pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita boleh lihat umpamanya ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, bersama dengan sahabat-sahabat menggali parit di dalam mana peperangan Khaybar. Khandaq. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi umpamanya, cerita sahabat-sahabat radhiyallahu anhum mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kelaparan. Wa rafa'na an buthunina an hajarin. Sahabat-sahabat akak pakaian baju tu, tunjuk kepada Nabi, ni lapar ni, ikat batu perut kerana kelaparan. Tu kita tak tahu sebab kita tak pernah lapar. Kalau nak cuba nak tahu sebab apa ikat batu di perut kerana lapar ni, dia boleh menahan lapar, bolehlah. Mogok lapar 3 hari. Jadi sahabat pergi mengadu kepada Nabi, angkat perut masing-masing, ikat satu batu di perut kerana menahan kelaparan. Farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hajaraini. Nabi pun angkat baju dia, tunjuk 2 batu. Jadi Nabi lagi lapar lagi. Sahabat lapar dah, ikat 1 batu saja di perut. Nabi lagi lapar sehingga 2 batu Nabi, lebih daripada sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Jadi Nabi tak ada kata aku Nabi, aku cahaya, aku bukannya manusia. Berlakon. Kalau berlaku Hollywood boleh buat. Jadi maknanya di situ Nabi tak ada dakwa dia aku ni bukan manusia sebagaimana kamu, aku ni lain. Aku ni lapar pun Allah bagi makan, tak lapar aku ni. Dah. Nabi sebagaimana sahabat-sahabat yang lain, kelaparan bahkan lebih lapar daripada sahabat-sahabat yang lain. Kemudian kisah, kita boleh tengok banyak di dalam hadis, kisah bagaimana Nabi SAW ketika mana baginda pergi ke Madinah, mana cerita yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, yang Nabi SAW pergi ke Madinah. Lalu Nabi pun tengok mana penduduk-penduduk Madinah melakukan takbir, melakukan pendemungaan kepada pokok tamar. Lalu Nabi SAW pun kata kepada sahabat-sahabat, la'allakum law lam taf'alu lakana khaira. Kalaulah kamu tak buat, itu lebih baik. Sebab penduduk Mekah tak buat lagu tu. Maknanya dia panggil sistem peladangan di Madinah tu lebih canggih lagi daripada, lebih moden lagi daripada Mekah. Jadi penduduk Madinah ni bila dengar Nabi SAW kata lagu tu, tak buatlah dia. Dia pun tinggal. Sehingga menyebabkan berlaku kekurangan hasil pada tahun tersebut. Lalu mereka pun pergi mengadu kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW pun jawab. Idza amartukum bi amrin min dinikum fakhudhuh. Bila mana aku suruh kamu dengan urusan dunia, urusan agama kamu, maka ambil. Bila mana aku suruh kamu dengan urusan dunia kamu, wa idza amartukum bi amrin min dunyakum fa innama ana basyarun. Kalaulah aku suruh kamu dengan urusan dunia kamu, maka sesungguhnya aku adalah manusia. Jadi mana dengan jelas sekali Nabi SAW menyebutkan sedemikian, aku adalah manusia. Kemudian baru-baru ni ada kisah seorang Habib berapa tak ingat, yang duk cerita pasal tok guru dia tu, karamah tok guru dia tu. Kalau orang mari masuk dalam majlis, dia tahu selalu hati orang tu mari dengan tujuan apa.
Mari dengan niat apa? Dia tahu. Hebatnya. Tu. Mana nak cerita karamah tu sampai setara tu. Sedangkan Nabi SAW sendiri, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim, mana Nabi satu hari, Nabi dengar Ummu Salamah kata, Nabi dengar perbalahan di luar rumah dia. Lalu Nabi SAW pun keluar. Nabi pun kata, innakum takhtasimuna ilayya la'alla ba'dakum alhana min ba'din fa aqdiya lahu faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi fa innama qit'atun minan nar falyakhudha aw falyatrukha aw kama qala. Kamu datang membawa perbalahan kepada aku. Mari duk bergaduh, duk nak mengadu kepada aku untuk aku adili. Boleh jadi sebahagian daripada kamu lebih fasih daripada sebahagian yang lain. Lalu aku memutuskan kepada kamu, kepada orang yang lebih fasih itu, hak saudaranya. Sesiapa yang aku putuskan kepada dia hak saudara dia, maka itu adalah potongan api neraka. Dia boleh ambil api neraka tu ataupun dia biarkan, mana berikan hak tu kepada tuan punya hak. Jadi mana di situ pun Nabi SAW menunjuk Nabi SAW sebagai manusia biasa. Nabi tak tahu hati manusia. Kalau dia pandai bercakap, maka Nabi kira dia betul lah. Dia betul lah. Tak ada kata mari-mari tu tahu dah. Tahu dah hak ni betul, yang tu salah. Tak. Nabi tengok kepada zahir. Begitu juga kita tengok hadis-hadis yang lain kata mana sebahagian daripada cerita yang tersebar di kalangan kita. Nah, di kalangan kita ni Nabi SAW awan selalu menaungi dia. Tapi kalau kita tengok kepada hadis Nabi SAW seperti yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, makna Nabi bila mana singgah di sesuatu tempat, sahabat akan beri pokok yang paling rendang kepada Nabi untuk berteduh. Tu rendang tu, rendah tu sebab apa? Sebab bayang tu. Lebih tu yastazilluna bihi, supaya mereka boleh beri Nabi SAW berteduh dengannya. Punyalah rendang sehingga Nabi boleh sangkut pedang dia tu begitu ya. Lalu pedang dia tu, panjanglah cerita tu, diambil oleh Yahudi. Lalu Yahudi tu hunuskan kepada Nabi. Nabi dia pun kata, man yamna'uka minni, Allah yamna'uni minka. Siapa yang akan halang engkau daripada aku? Nabi pun jawab, Allah akan menghalang aku daripada engkau. Sehingga terjatuh pedang tu daripada tangan Yahudi tersebut. Jadi di situ mana tidak kata sahabat-sahabat kata tak apa, Nabi ni awan dah ikut dia dah. Dia cahaya mana berkesan dengan cahaya? Tak ada apa pun. Nabi ni cahaya, tak payah bagi bayang-bayang, tak payah bagi tempat berteduh, tak payah buat kemah apa Nabi. Cahaya. Cahaya. Tu dah tidak. Mana sahabat bahkan mula-mula singgah sahabat akan buat tempat berteduh untuk Nabi SAW dahulu. Begitu juga antara cerita yang banyak tersebar di tempat kita, najis Nabi ni tanah akan serap najis Nabi itu. Sedangkan di dalam kenyataannya kita tengok Nabi SAW umpamanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, bila mana Nabi nak kencing, Nabi cari tanah yang lembut. Dan Nabi SAW bersabda, bila mana seseorang kamu nak kencing, falyartadda li baulihi, hendaklah dia cari tempat yang sesuai untuk dia kencing. Sebab apa? Sebab tempat yang lembut tu supaya air kencing itu tidak melantun balik kepada tubuh dia. Jadi kalaulah najis Nabi ni kena ke tanah pup isak tu, tak kisah. Tanah kerah ke, tanah lembut ke, jatuh je ke atas tanah, automatik tanah pup tarik selalu. Jadi dari segi kenyataannya Nabi SAW tidak sebagaimana yang didakwa oleh sebahagian kalangan kita, yang sebahagian daripada kalangan kita yang menggambarkan Nabi bukan manusia biasa, Nabi adalah cahaya, sehingga menimbulkan pelbagai kepercayaan yang tidak berasas. Jadi itulah sedikit sebanyak yang dapat saya kongsikan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Jadi secara asasnya kita tahu bahawa Nabi manusia biasa yang berakhlak luar biasa, dan kita menetapkan apa-apa mukjizat kemuliaan Nabi berdasarkan nas, dan kita tak melampau dalam penetapan tersebut. Itu antara yang kita boleh ringkaskan.